Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidai ikhwah dikasih, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan hidup sederhana bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya dapatlah kita bertemu dalam ruangan ini dan kita mensyarahkan satu kitab, satu buku, iaitu Al-Marhumun fi Sunnati Nabawiyah, mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada siri yang ke-50, pada EP yang ke-8, berkenaan dengan mereka atau orang yang didoa oleh Nabi SAW kepadanya supaya Allah SWT merahmatinya. Dan antaranya seorang sahabat yang bernamanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita sudah tahu katanya Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat Nabi SAW, seorang yang selalu berusaha nak wisupa, nak wisama, nak tersyabuh dengan Nabi SAW. Sehingga dia tu berakhlak dengan akhlak Nabi, dan dia tu bertingkah laku pun sama dengan tingkah laku Nabi SAW. Sampai kepada para sahabat memberi atau menyaksikan bahawasanya beliau adalah seorang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Dari segi hidayah, dari segi akhlak, dari segi gerak-geri tingkah laku, Masya Allah. Dan seorang yang mereka kata yang Rasulullah SAW doa kepadanya supaya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kali ini insya-Allah kita sambung pula berkenaan dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dia telah berkata, dia kata walladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada tuhan selain daripadanya, laqad qara'tu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina surah, sungguhnya aku dengar sendiri dan aku baca. Aku baca. Qara'tu makna kata aku baca daripada mulut Nabi. Makna kata aku dengar, aku baca, turut dan ikut. Qara'tu min fi, macam mana kita baca daripada mulut Nabi? Makna kata kita dengar dululah. Dengar, kemudian kita baca turut, baca ikut dia. Dia kata bid'an wa sab'ina surah, 70 surah lebih aku baca, dengar dan baca daripada Nabi SAW. Walau a'lamu, sekiranya aku mengetahui, ahadan a'lam, a'lam bi kitabillah, dan sekiranya aku tahu seseorang yang dia tu alim atau lebih alim daripada aku berkenaan dengan kitabullah, dengan Al-Quran, nanti aku akan pergi cari dia, walaupun sampai kepada kena utar pergi cari pun aku nak pergi cari juga. Walau a'lamu ahadan a'lamu bi kitabillahi minni, tuballighunihi atau tuballighunihi al-ibil, apa tu? Atau la ataitu. Apa tu? Mana kata kalaulah ada seorang yang alim
Yang tahu lagi Quran selain pada aku, nasaya aku nak pergi cari dia walaupun kena naik utah pergi cari. Nah, tuballighuni atau tablughuni. Nah, tablughuni pun boleh juga. Yes. La ataituhu, nanti aku pergi cari dia. Nah, ni tengok daripada di Bukhari. Maka di sini nak kata dia tu aling sungguh. Abdullah bin Mas'ud berkenaan dengan Al-Quran. Bahkan Nabi SAW selalu dia dengar. Selalu dia nak dengar. Selalu dia nak dengar baca Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Ni Abdullah ni salah seorang tu fakih juga. Bagaimana? Sebab dia baca Quran, dia belajar Quran, dia faham Quran, dia fakih lah, dia tahu lah, gerti lah, alim lah. Nah, masuk dalam kalangan Al-Abadilah. 3 orang yang nama Abdullah tu digelarkan dengan Al-Abadilah. Bila kita dengar Al-Abadilah, Al-Abadilah, makna kata 3 orang yang nama Abdullah dihimpunkan dengan satu kalimah Al-Abadilah, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua Abdullah bin Umar. Yang ketiga Abdullah bin Amr. Nah, Abdullah bin Mas'ud. Kita ngaji ni. Lepas tu Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Yang ketiga pula Abdullah bin Amr bin Al-As. Apa tu mana tak? 3 orang Abdullah ni orang yang alim, orang fuqaha. Abdullah bin Mas'ud, terutamanya Abdullah bin Mas'ud ni mana kata seorang yang alim berkenaan dengan Al-Quran. Nah, saudara dikasihi. Satu ketika Nabi SAW dengar Quran, dengar baca Al-Quran daripada Abdullah bin Mas'ud. Yang mana dicerita oleh Abdullah bin Mas'ud sendiri, dia kata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya surah An-Nisa. Faqara'tu hatta balaghtu فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال إما غمزني وإما التفت فإذا عيناه تسيلان صلى الله عليه وسلم أو تذرفان. Makna apa sini? Hadis ini diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Satu ketika Rasulullah SAW bersabda padaku, berkata padaku, Iqra' alayya, membacalah ke atasku surah An-Nisa. Maka aku baca. Moga Rasulullah suruh baca, aku baca. Hatta balaghtu, sehingga aku sampai di ayat apa? فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Bagaimanakah keadaan? Ketika kami membawa datang saksi bagi tiap-tiap umat. Bagi tiap-tiap umat ni ada saksi dia. Mana ada orang juru saksi, orang yang dipayan. Kepada umat tu, kata umat tu sekian. Wajidna bika ala haula'i syahida. Dan kami datangkan kamu, wahai Muhammad, sebagai penyaksi. Ke atas. Ini umat dia ni, umat Nabi SAW. Imma ghamazani wa imma altafat. Kadang-kadang dia curi aku, ghamazah. Atau dia paling. Dia paling. Bila dia paling situ, bila dia dengar ayat ni, dia paling. Fa idza ainahu tasilani. Maka aku dapati mata dia tu mengalir air.
atau dia tu mengalir air mata. Sallallahu alaihi wasallam. Ia dengan ayat ni Allah, ya di Rasul, ya di aku, ya di Rasulullah kena jadi nyaksi. Dah di atas umat dia ni. Mana kata dia mari duk kira, dia mari duk panggil kata duk cara, mari syafaat, mari gapo. Sallallahu alaihi wasallam. Ni bila siapa ayat ni Abdullah bin Mas'ud baca, fa kaifa idza ji'na bika fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahid. Rasulullah menangis itu. Juga kita dapati Abu Bakar radhiyallahu anhu beri berita gembira atau menggembirakan Ibn Mas'ud dengan sabda Nabi SAW. Satu ketika Abu Bakar duk cerita berkenaan dengan Rasulullah, sabda kata, man sarrahu an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abdin. Hadis sahih dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan Abu Ya'la dan Ibn Hibban. Mana apa sini? Rasulullah SAW bersabda seperti mana dicerita oleh Abu Bakar, nak gembirakan Abdullah bin Mas'ud lah. Dia kata apa? Man sarrahu an yaqra al-Qur'ana, siapa yang suka nak baca Quran ghaddan, satu lafaz ghaddan tariya, nak baca sud-sud, nak baca kalau asa ike ke, mana kata ike sud lah. Ike apa? Ike mentah-mentah. Bukan kata ike ke apa? Ike demo celup ubak ke, demo semua ubak ke. Kali ike, ghaddan. Mana kata siapa nak baca Quran basah-basah. Kecek dengan basah-basah. Sepengah baru turun. Kama unzila, seperti diturunkan. Siapa nak baca Quran sepengah baru turun, basah-basah, mentah-mentah, kata bahasa mudah-mudah, ghaddan, mana tak apuh baca Quran dengan cara betul lah. Falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abdin, hendaklah dia baca di atas baca Abdullah bin Mas'ud, baca lagu tu. Ni Rasulullah beri aku, katanya Abdullah bin Mas'ud ni, mana kata Rasulullah beri ijazah, beri aku, kata siapa nak baca Quran ni basah-basah, mentah-mentah, betul seling seperti mana diturun, bacalah seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan daripada Abdullah bin Amr daripada Rasulullah SAW, dia bersabda, istaqri'ul Qur'ana min arba'ah, min Ibn Mas'udin wa Ubayyin wa Mu'adh wa Salim maula Abi Hudzaifah. Hadis ini hadis rawahul Bukhari. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, istaqri'ul Qur'ana min arba'ah, belajarlah Quran. Hendaklah kamu belajarlah Quran daripada 4 orang. Pertama kali daripada Abdullah bin Mas'ud. Ini bagi Rasulullah dewi aku ni habis lah. Dan Rasulullah rak berang ni tak ada apa lah. Wa Ubay, dan mung baca Quran daripada Abdullah bin Mas'ud dan Ubay ibnu Ka'ab. Dan Mu'adh ibn Jabal dan Salim maula Abi Hudzaifah. Nampak tu? Ini 4 orang Rasulullah. Kata kalau nak belajar Quran, mungkin belajar dengan Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan Mu'adh bin Jabal, dan siapa lagi? Abu Salim. Seorang Salim maula, mana tak? Seorang hamba, seorang budak Abu Hudzaifah. Ya, saudara dikasihi. Lagi pula kita dapat Rasulullah SAW beri berita gembira kepada kita berkenaan dengan Ibn Mas'ud ni.
daripada ahli syurga. Rasulullah menggembirakannya dengan syurga. Satu ketika tu, faqad kana yahtazzu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakan min arak wa kana fi saqaihi diqqah فضحك القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يضحككم من دقة ساقيه والذي نفسي بيده إنهما أثقل في الميزان من أحد. ما شاء الله. Nah, hadis ni hadis isnaduhu hasan, rawahu At-Tayalisi dan Ahmad, ada Fadailus Sahabah dan Abu Ya'la dan Ibn Hibban daripada hadis Asim Ibn Bahdalah. Makna apa sini? Satu ketika tu Abdullah bin Mas'ud khabak. Khabak atau naik pokok kayu. Nak pakai kayu tu pergi cari apa? Pergi cari gating-gating. Bukan dah besar dah. Pergi cari gating-gating. Gating pokok kayu ke apa? Al-arak atau al-arak. Arak ni makna kata satu pokok kayu yang dibuat sugi daripada dia. Nampak dah tu besar. Ambil gating-gating tu. Gating dia tu boleh kerak. Boleh buat sugi. Nampak tu? Jadi bila Rasulullah suruh dia naik, dia pun naik. Naik duk pergi kerak gating-gating di ujung-ujung. Bila dia naik pokok kayu tu, betih dia tu, betih dengan apa, dengan tulai kering dia tu, halus. Nah, mana tak diqqah, mana tak halus. Tak ada isi setengah kita ni, besar betih dia. Nah, dengan kaki dia gapo tu besarlah. Jadi boya naik atas kayu tu, dia selok nampak kaki dia, nampak betih dia tu. Faham ke, betih dia tak ada isi manu. Nampak tu. Halus lah, nampak tulai kita halus. Maka setengah-setengah orang yang ada di situ tu pakak suka dia. Fadhahikal qaum. Pakak tengok dia, pakak suka. Moga tengok nampak betih. Betih ke apa? Betih tulai kering Abdullah bin Mas'ud ni halus. Orang tubuh nipis. Halus betih ya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ma yudhikukum min diqqati saqai?" Apakah menyebabkan kamu tu suka dengan kamu tengok betih dia yang halus kan? Atau betih dia yang kecil itu? Kamu suka ke? Kacak bahasa kita. Walladhi nafsi biadihi, demi diriku digenggamnya, sungguhnya dua betih Abdullah bin Mas'ud tu athqalu fil mizani, lebih berat di sisi timengnya, lebih berat daripada Uhudin, lebih berat daripada bukit Uhud lagi. Allah. Bila tu hati mesok tu berat betih dia tu, nilai betih dia tu berat daripada bukit Uhud lagi. Batu halus pun dah berat dah, pada bukit Uhud pula habis lah. Jadi betih dah, Nabi yang kata betih dia tu, betih Abdullah bin Mas'ud ni lebih berat daripada bukit Uhud lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wafatlah Ibn Mas'ud telah meninggal dunia pada tahun 32 di Madinah Munawwarah, dan dia tu diperkuburkan, dikebumikan di mana? Di Al-Baqi', di kubur Baqi'. Dan Abdullah bin Zubair atau Az-Zubair bin Awam, dia tu solat ke atas jenazahnya. Dia mati umur berapa? Abdul Mas'ud umur 90 lebih juga. Umur 90 lebih. Umur kasihan lah kita ni, umur apa? Umur kasihan lah, 90 lebih. Orang kita ni kalau mati umur awal-awal ni, mak kata kau tua duk khabar, duk sedar ni, lebih baik daripada mati umur apa? Umur 80 90 yang menyebabkan apa? Ya diharak,
Jadi susah. Dia pun susah. Nah, dan keluarga cara dia pun susah. Tapi semua tu biadillah. Umur kita tu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Umur tu camkat. Umur tu siap lakon dah. Nak mati bila. Sebab itulah orang kata, tak ada ugi sahabat. Mati awal, mati akhir. Bukan kerja kita. Nah, kerja kita macam gapo tu ya. Bukan tu orang mati akhir ni labo dah. Setengah kita tu nak guna, nak main, nak hidup dalam dunia ni. Sampai 80 dulu baru nak taubat, baru nak gapo. Tengok ulama-ulama tu mati muda-muda ya ulama. Nah, mati 60 hai. Rasulullah 60 hai, Abu Bakar pun sama. Nah, apa yang kata? A'maru ummati baina 60. Nah, was 70. Nabi kata umur aku ni oleh ke antara gapo di antara 60 70 lah. Lebih pada tu tak ada gapo lah. Dah tapi mengata jadi parak. Minhum man yuraddu ila ardhalil umri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Setengah-setengah tu umur dipanjang umur dia tu. Kacau nak banyak untuk gapo tanya. Mu nak gapo umur banyak-banyak. Nah, nak duduk lagi pas orang nak hawi muda banyak-banyak. Orang duk sibuk belakang ni. Misalnya kita katanya. Orang kalut belakang dengan anak dengan bini dengan apa. Orang nak bercara mu pula. Misalnya kita nak ngepek kat orang tua dak. Orang kata kita duk nak umur panjang-panjang tu sebab apa? Tak saya mati bangkun ke mayak tai. Dah bersakit sikit mayak tai. Dah sakit sikit ya ada hospital hak ya ada boleh bek lega mayak tai. Ya bawa mau pergi tangi bawa mau kap chan mayak tai. Leo cak payu thamai nanan. Bang kata semuk buat semuk bang kata. Ibadat pedak. Nah, semaya pun tak ada gaji mana dah, Quran pun tak ada gaji mana dah, tak ada faedah dah buat semuk dunia. Nah, misalnya kita katanya. Betul lah bang kata, nak dak tak apa. Khairun nas man tala umruh. Nah, wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia yang panjang umur molek amal le. Kita nak tu. Nah, dan sejahat-jahat manusia man tala umruh, siapa yang umur panjang wasa'a amaluh dan jahatnya amal dia. Kau tua kau beri. Kau tua kau tak kena Tuhan. Kau tua kau duk main benda-benda pelik-pelik. Ni memang kata kita kena jaga situ. Sebab itulah Islam boleh tak minta mati. Tak boleh. Tapi doa dengan cara mana? Ya Allah, sekiranya hidup ni lebih baik bagi aku. Nah, nampak tu? Maka wikulah hidup. Allahumma hyini in kanatil hayatu khairan li. Nah, ya Allah, hiduplah aku lagi kalau nampak hidup tu. Nah, lebih baik untuk aku. Tapi kalau nampak hidup tak ada faedah dah untuk kita, nampak kau teruk. Nah, matikan aku. Nah, kepada kamu. Nah, mata ambillah aku pergi pada kamu bila duduk dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata? Nah, Islam ya di situ ya. Tak ada kata aku nak mati, nak berpisah, nak bunuh diri, nak lopak, nak gapo tak leh. Tuan kata masuk dalam bab gapo? Dalam bab tulqu bi aidikum ila tahlukah. Mana kata kita bawa diri kita kepada kebinasaan. Tu tak leh. Tu haram. Nah, seperti orang berpisah tikai diri. Atau ambil pisah tok dan kata dia pun turun atas pisah tu. Atas pedai tu nak mati. Itu tak boleh masuk dalam bunuh diri. Allah marah. Allah akan tanya di hari akhirat esok. Nah, sedangkan pedai dan pisah duk di tubuh dia tu. Dia pergi keadaan itu jumpa dengan Tuhan. Dia tanya, "Mu buat apa?" Aku mendiri. Mu mendiri buat apa? Aku serabut. Aku lekat hutan banyak, aku gapo. Nah, lepas tu saya tanya, tak ada lain lah. Duk kacau bunuh diri ke apa tu? Dia kata, tak ada ke apa? Tak ada. Tak ada perok. Tak ada. Pengata tak ada. Ingat pada nikmat Allah. Tak pandai nak berdoa. Tak pandai nak gapo. Kriak sikit, sungguh pala dinding. Dia kriak sikit, lapak tujuh umuh. Kriak sikit, rata tekak. Kriak sikit, nak makan ubat, nak bunuh diri. Tak boleh lagu tu.
Nah, walaupun mati syahid. Nampak tu? Di masa Nabi SAW, seorang itu tu bunuh diri. Dia perai, lepas tu kena sikit je. Dia nak mati syahid. Nampak tu? Nah. Lepas tu, orang tak nampak orang tu, ambil pedang, tok di tempat celah-celah batu ke batu. Tujuh mana tu, lepas diri dia turun atas pedang tu, mati lah. Mana tu kena perut bedah. Cari. Mati. Bermati sahabat. Lain-lain kata, hani'an lahu asyahadah. Dia tu, gembiralah dia tu dengan mati syahid. Nabi terdak dia mening bunuh diri. Maka dia ni akan masuk neraka. Dia niat nak mati syahid tapi tak nak mati je. Sebab itulah buku mati, buku gapo tu suruh cari kita ni. Suruh carilah. Mati sampai dia tu Tuhan takdir syaklah qadah. Hak bosannya muat gapo ratik dan menghadapi mati. Tu ya. Nampak tu? Sebab tubuh kita ni, kaki kita ni tak pergi pada Allah. Tubuh badan kita ni tak pergi. Kita nak jumpa dengan Allah esok bukan jumpa dengan tubuh badan kita. Kita nak jumpa esok, dengan Allah esok dengan roh kita. Roh kita harus jumpa dengan Tuhan. Winian kita harus jumpa dengan Tuhan. Adapun kaki ke apa nama, kaki, mata, ke tangan ke apa nama tu duduk di mana? Duduk di kubur tu ya, makan dia ulat habis lah. Oleh tu kita tengok Abdullah bin Mas'ud ni dia mati umur muda. Umur apa? Umur 60 tahun lebih. Ya saudara dikasihi. Maka fassalamu ala Ibn Mas'udin yauma aslama. Sejahteralah kepada Ibn Mas'ud. Ke atas Ibn Mas'ud ketika hari dia tu masuk Islam. Wa yauma mata. Dan ketika dia tu wafat. Wa yauma yub'atsu yaumal qiyamati hayya. Dan selamatlah bagi dia, sejahteralah bagi dia. Sejahteralah bagi dia. Yang dia akan apa tu? Dia akan bangkit di hari kiamat esok, hidup semula pula, saudara dikasihi. Maka bila kita tengok hadis ni, wala'allahu min adh-dhahir. Nampak zahir hadis ni bahawasanya Nabi SAW doa kepada Ibn Mas'ud dengan rahmat tu, supaya Allah rahmat. Kerana dia tu tanya. Kerana dia tu gapo? Kerana dia tu tanya. Kerana dia tu gapo? Kerana dia tu minta nak mengaji dengan Nabi SAW. Dia apa? Dia minta nak mengaji dengan Nabi SAW berkenaan dengan Al-Quran. Maka dia dia tanya, "Hai Rasulullah, ya Rasulullah, alimni min hadzal qaul." Ya Rasulullah, mengajarlah aku daripada perkataan ni atik. Dia nak mengaji Quran kata tu. Ketika mana? Ketika apa tu? Ketika Rasulullah SAW mari duk sapuh labu labu susu ke apa? Labu susu kami dia tu. Kami hanya pera tu, maka labu susu tu penuh dengan susu, maka Nabi pun dah perah. Lepas Nabi perah tu, dia tanya tu, cuba hajar aku ratik lah. Cuba hajar aku ratik gapo membaca. Maknanya dia nak mengaji Quran juga tu. Dia nak mengaji Islam juga situ. Maka di sini tu kita dapati bahawasanya di sini adalah di antara gapo? Adab. Yang sangat besar bagi adab-adab talibul ilmi, bagi adab-adab orang yang nak jadi murid ni, dia kena pandai tanya. Adabus soal. Dia kena apa? Dia kena pandai tanya. Dia kena pandai apa? Dia kena pandai. Dia kena ada adab dalam nak tanya nak gapo tu. Sebab itulah kita anak-anak murid ni kita kena ada adab dengan guru. Learning tu, mereka kata anak murid tu, mereka kata tak ada adab mana. Bila guru itu sikit mula nak masai muka, mula nak mecok, mula nak gapo, berguru suruh kau ni, siap. Ya beza dengan masa dulu. Masa dulu
Nah, anak murid cari apa? Cari guru. Masalah ni guru cari anak murid. Guru tanya anak murid, buat lagi. Nah, Reno tak mari baca. Reno tak mari sok. Reno tak mari ngaji. Reno. Dulu anak murid cari. Anak murid cari. Lah ni tak, lah ni. Panggil kata, guru kena cari anak-anak murid. Jadi, duk besarkan anak murid sampai kepada guru tu dihina. Sungguh tak tu, sungguh. Nah, tengok. Keadaan sekarang lah ni. Muka sekolah duk nak kepada budak wirama. Bila budak khorama, khor gapo? Khor boleh. Nah, boleh. Panggil kata habuai masuk ke sekolah, masuk ke tuai sekolah. Dah banyak lagi. Kalau guru dah buat budak seorang tu tak puas hati. Nampak tu? Kalau ada panahan dengan guru, ada panahan, budak tu ada panahan dengan guru yang dia kena hambat. Tak ada kata kena ambil tengok budak ni bicara ke apa. Tama-tama kalau budak tu anak kepada orang yang suka bericat kepada sekolah. Anak kepada orang yang suka tolong sekolah. Anak yang ngaji malah. Anak yang ngaji tak reti. Anak yang dah panggil kata budak buah. Lari ngaji kau tu kau ni. Pak dia tu baik. Pak dia tu duk tolong sekolah semua. Kawi zakat ni. Lepas tu guru yang nampak budak tak reti. Guru nampak budak tak ada itu. Ya nasihat. Ya hajar. Ya gapa pergi mari. Panggil kata guru ni lah yang ada masalah. Guru ni lah ada panah. Bila kita klik tengok adab. Adab siapa ni? Adab. Ibnu Mas'ud dengan Rasulullah SAW ni, kata dia guna satu adab yang kata adabus su'al. Akhlak merayat naikkan. Nah, mitok ke apa? Mitok ilmu. Mengata mitok ilmu tu mengata merayat dalam segi apa? Segi ngaji. Oleh tu, fayambaghi li talibil ilmi, maka pastilah bagi pelajar, bagi murid an yulatifa syaikhahu, pasti dia kena kecek molek dengan apa? Dengan guru dia fil masalah. Dalam nak minta nak tanya gapo. Wa yarfuqa bih. Maka dia tu jangan gaduh. Jangan kasar. Wa yukhatibuhu bis-su'dadi wat-tafdiyah. Wa yudimu ad-du'a lahu wa ta'addub ma'ahu fa inna dhalika khairu sabilin ila bulughi aghradihi minhu. Murid kena berlemah lembut dengan gurunya. Kena bersabar, kena selalu berdoa pada gurunya, berakhlak bersamanya atau dengannya. Itu sebagai sebaik-baik jalan dalam dia tu nak sampaikan tujuan dia. Nampak tu? Berkata Al-Mustadhhir, adabus sa'ili anfa'u minal wasaili. Dia kata akhlak-akhlak murid ini lebih baik daripada guna cara-cara yang tertentu. Nampak tu? Atau kita nak faham kata lah ni tu, kita kurang adab-adab dengan guru. Lepas tu kita nak berat berkenaan dengan sekansa. Nak berat tu ya. Tapi dari segi kehormatan tak ada dah. Dari segi kehormatan ni mana tu guru kena apa? Kalau sekecak juga guru kena gerak. Guru kena sembah pada budak lah ni. Apa budak dah bayar duit? Budak dah boleh duit lah ni. Dengan sebab budak adanya duit, adanya hidup, adanya tak ada budak ni punahnya sekolah tu, punahnya tu. Tapi nak ayat dalam Islam ni kita kena menghormati dulu guru dengan qada yang dihajar oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kena sembah. Jangan sampai kena sujud ke dia. Saya main Hindu lah, kita nak pergi jumpa guru kena jalan atas lutut. Tak boleh lah tu. Hanya kata kita tu pergi berdoa. Lagi besar pada guru doa tu. Sampai lebih pada kek. Tak boleh lah. Saudara dikasihi. Daripada Wahab ibn Munabbih dan Sulaiman ibn Yasar, annahuma qala husnul mas'alah nisful ilmi wal rifqu nisful aishi. Dia kata apa? Husnul mas'alah, tanya dengan baik. Tanya dengan cara yang baik, itu adalah setengah ilmu dah.
Warifqu, dan lemah lemuk tu nisful aish. Lemah lemuk tu panggil kata setengah hidup lah tu. Ya saudara dikasihi. Nah, lagi pula kita dapati di sini bahwasanya al-adabu ma'al ilmi khairu wasilati listidrari ilmihi wa maknunul al-hikami minhu. Nah, kita beradab, beradab yang mari bersama dengan ilmu tu, atau kita boleh nak kata al-adab ma'al muallim, kita berakhlak dengan guru, khairu wasilah, sebaik-baik jalan, sebaik-baik cara untuk nak mengekalkan ilmu tu. Dan kita nak dapat hikmat daripada tu. Kalau siapa yang tidak ada hormat, tidak pandai cara, kata nak hakikat, ya fak kita ya pelak ikut. Bila yang ngajar, bila dia dah ni ada guru, yang nak budak, nak murid dia tu hormat pada dia. Yang nak murid hormat pada dia. Tanya dia kau yang ngajar tu ya hormat pada guru dia. Tak supaya kita kata kita nak pada anak kita tu hormat pada kita. Kita nak pada anak kita hormat pada kita. Sedangkan kita tak ada biasa hormat pada pak kita. Bagaimana? Nabi dia ajar. Birru aba'akum. Birru aba'akum taburrukum abna'ukum. Nampak tu? Hendaklah kamu ke apa? Hendaklah kamu buat baik kepada bapa kamu. Nanti anak kamu akan apa? Akan buat baik pada kamu. Nampak tu? Birru aba'akum taburrukum abna'akum. Hendaklah kamu ke apa? Kamu buat baik kepada ayah kamu. Nanti anak kamu akan buat baik pada kamu. Ni kita nak anak kita buat baik pada kita. Kita ngapak kita hari tu, tak ada duk baik ni. Ini memang kata tak kena. Oleh itu, mari sama-sama kita buat baik, hormat pada guru kita. Nanti guru kita tu akan hormat. Atau nanti kita bila kita jadi guru tu, murid akan hormat pada kita. Dia balik situ saudara dikasihi. Di sini pula dan kita dapati berkatanya Ibnu Juraij, lam astakhrij alladhi istakhrajtu min ilmi ata illa birifqi bihi. Dia kata, dia berkata dia ni Ibnu Juraij ni sebagai anak murid kepada Ata Ibn Rabah. Ata Ibn Rabah ni bila kita ngaji, dia seorang mufassir dan seorang alim, seorang kata tengok rupa dia tu tak payah kenal lah muka. Rupa dia tu hitam lagi lah, kenek lagi lah, dan dia tu tak apa kata tak ada sumpah dengan orang lah. Tapi bila situ tu dia tu adalah seorang mulia duk mengajar di sejarah dari Ata Ibn Rabah. Ya saudara dikasihi. Dia kata apa Ibn Juraij? Lam astakhrij alladhi istakhrajtu min ilmi Ata illa birifqi bihi. Ya kata aku tak dapat. Aku tidak dapat apa? Dapat ilmu yang aku boleh ni daripada tok guru yang bernama Ata, melainkan dengan sebab aku berlemah lembut dengan dia. Maknanya kata aku mari duk genah pada dia, duk lemah lembut dengan, tak ada nekar dia, tak ada gapo dia. Berakhlak molek, berakhlak baik dengan dia, barulah aku boleh ilmu dia ni. Nampak tu? Ini memang kata cara kita boleh, cara mencari ilmu ni kita kena hakikat pada guru. Nampak tu? Yang kita ni duk berat. Hakikat pada nak tusak. Lepas tu hakikat pada guru kita main onai. Memang kata kesalahan kita duk suruh mok, suruh pok hakikat pada anak dia semua. Ayah saya meh hakikat syan. Meh hakikat syan. Kiat benai. Hakikat benai. Wala syan kau ni meh hai. Lewat meh hakikat. Kita kelih mata dah dengan mata sepik atau dengan otak fikiran yang sepik itu salah tu. Kita tak faham katanya kita lah kena genah diri.
Ni dok adik kena dok acan, kena dok guru, dok kena diri pada kita, dok turut kita, tong fang, dah headphone, tong 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 tong. Nah, siapa ke? Tubik dalam berita katanya budak tu bunuh diri. Bunuh diri sebab apa? Patut orang tulis kata bunuh diri dengan sebab dah panggil kata kriat. Mingan ye acan suruh ngan ye kau tu kau ni. Pangan ye boleh pia. Saya kata bukan dia bunuh diri tu dengan sebab ngan ye bunuh diri dengan sebab dia ada kriat buku fan dia, buku gapo dia. Dah nyuak sabit. Molek dah orang juru tulis. Dah juru komen tu je malah ngaji kata. Oh, demo ni bunuh diri dengan sebab apa? Dengan sebab kanban je, ngan je. Dah. Ni mana kata kita tak faham cara dia situ. Nah. Ni mana kata kita berhajat kepada apa? Kepada wihakiat pada guru. Mana kata wihakiat pada guru. Ya. Ya cerak memang guru ni pasti rahmat pada murid. Tetapi di sana ada guru yang nak test kesabaran kita. Seperti siapa? Seperti Al-Khidr, dia tu ya test siapa? Test kesabaran Nabi Musa alaihi salam. Bosuk-suk dapat Nabi Musa tak leh anak murid dia. Nah, ya belah innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguhnya kamu wahai Musa tak akan sabar dengan aku nak test berat ni. Sungguhnya Nabi Musa tak akan sabar ni. Dengan tes siapa? Tes apa tu? Al-Khidr kepada dia. Berakhir sekali ya pada kita sekat ni ada dua. Qala hadha firaqu baini wa bainak. Nah, ini kita ni yak apa mengata yak tang lah. Kita dua ni pada sekat ni jadi. Buat apa? Innaka. Nah. Nampak tu? Dah mung tak nak sabar. Tak apa, aku nak oyak. Aku nak oyak hasoso sebab apa? Headphone saya tam bab ni. Nampak tu? Headphone so 2 3 4. Semua waktu akhir kali dia kata, "Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra." Itulah panggil kata Quran. Apa lagi? Itulah sahid. Itulah sebab. Dah. Hak mu tak nak sabar tu. Fak kita pun supa. Banyak fak kita tak nak sabar. Tak nak sabar dengan acan. Tak nak sabar dengan itu. Nah, saya duk mengaji ke apa? Duk mengaji piatu ni. Panggil kata biasa. Panggil kata musyrik saya. Ya sekelai nak test kita kata kita nak duk dengan dia sungguh dok. Kita sabar dok. Maka di situlah ya test. Ya so kita wakso. Kita wak pen cek sipna kita wak sudah satu bot. Dia kata wicai kita tu 5 bot. Wak satu pak dia kata pergi ukar semua. Kita pergi ukar hak seperti dengan dia wayak. Mari mula pula. Kita pergi pula tak kena. 3 tak kena, 4 tak kena. Kena hak orang apa? Hak orang biasanya. Mana? Ada. Padu hatu. Kena musyrik kata teruk sikit. Kata kita ni malah, kata kita ni tak nak sungguh, kita ni mai aunai, kita yuk sudah. Apa tu? Pakallah sudah. Ramai orang yang jatuh tengah jalan. Mana tu tak segi dah. Apa? Oh, kebesaran kasar. Siapa cukup 10 kali kita pergi ke. Musyrik kita kata gapo? Musyrik kita kata sebenarnya hak muak mula-mula tu kena dah. Kena 100% dah tapi aku tengok mu ni nak sabar nak gapo. Kita klik baca semula pula mana hak salah dalam cek sipna tu. Baca sini lupa nak beli hadis sini. Ya dak oyak. Kata sini salah, sini tak salah. Ya kata mu tengok digi salah belaka ya kata. Kita berkelik lah pas so. Semuka tu kita duduk sehari semuka. Tengok mana. Semuka romuka sehari kita duduk. Mana pak salah baca sekali. Sini dah po. Tepat yatuh titik. Sini dah po kita berkoma. Sini dah ke hak ya dak faham. Mana kita ke atibai pula. Atibai di bawah pula.
di hasyiah tu. Bos usul dia kata apa? Dia kata sebenarnya hak mula-mula muak tu. Nah, hak tu hak kena. Maka aku mengata mu ni sungguh. Mu ni betul masuk. Mu ni sekian-sekian. Ni makna kata, ia tengok kesabaran kita. Lepas tu kita kena sabar situ. Buat akhir tu kita berjaya. Pasal tengoklah saudara. Bang kata manut kop. Orang katok. Tahan kop ni, tahan nuai apa? Nuai sil ni. Nah, nuai sil ni. Ya fuk mati dah. Ya fuk aci selok dah. Nak fuk tengok. Lepas tu, warna dia tu tak ada guna bahasa Malay sekat abuk. Bahasa kasar saja. Sakit tubuh dah. Pikul batai kayu. 10 orang pikul batai kayu besar. Dah. Sama besar dengan. Pengata cekok, pengata kita bagi peluk. Besar lah. Dah sisip ni 40 heci. Nah, batai kayu bulak dia tu. Susung. Pas usung lari pula tu, nak air pula kat tu ni. Bangita nuai si. Orang pas situ tak ada kecap banyak. Pas belai-belai duk saw duk katuh duh. Ada seorang tu. Nah, dia pan lah. Dia kata, kalau orang tak sabar, pai medah. Kalau orang tak sabar, tak boleh duduk. Hari mula-mula dah pakai kelik rumah. Nampak tu? Orang kata, kena panah, kena sabar dengan panah. Kena sabar dengan panah tari, kena sabar dengan sejuk. Sejuk pun sejuk. Dia pengetahuan rahsia tu kan. Sabar dengan apa? Dengan sejuk air batu. Sabar dengan tak ada makan 3 hari. Sabar dengan tak ada tidur 3 hari. Tak ada jadi, hak tu bangat jadi orang hak pisik tu. Kita sekadar tak boleh dah. Kita mudah mecok, mudah gotu goning sama telah nak suruh duduk apa kata duduk balik kitab. Duduk depan acan ni tak ada judah. Setengah-setengah. Kau nak main gol lain, nak main terosak. Duduk gaduh gol lain kau tu kau ni. Mengata, apa bila kita nak boleh ilmunya? Tengok Abdul Mas'ud, Masya Allah, dia tanya dia gapo. Nah, nampak tu? Berkata juga Abi Salamah dia dikata, nah, lau rafaqta bi Ibn Abbas lastakhrajta minhu ilman kathiran. Kalau mu mengata tak ada gaduh, tak ada itu dengan Ibn Abbas, tak ada gaduh, tak ada kasar dengan Ibn Abbas, nanti kamu boleh ilmu banyak daripada dia. Itulah yang kita boleh bagi dan berkenaan dengan Abdullah bin Mas'ud ni, seorang yang sabar, seorang yang nak support dengan Nabi SAW, seorang yang apa? Yang selalu usaha nak mendekati, yang selalu merendah dirikan diri dia tu, mengenah diri buat apa? Untuk nak dapat ilmu daripada Nabi SAW, dan selalu dia tu duk buat macam tu sehingga dia digelar dengan Al-Abadilah tu. Al-Abadilah mana tak? Masuk dalam 3 orang Abdullah yang alim, dan dia ni alim di segi Quran dan tafsir. Dan Abdullah bin Mas'ud maka kata sepatutlah dia tu dapat apa? Dapat doa rahmat daripada Nabi SAW. Dia semoga kita pun boleh ambil Abdullah bin Mas'ud sebagai contoh untuk kita dalam kita berada dalam dunia ni. Sungguh dia turut sunnahnya, dan dia tu sampai dia tu kata duduk dengan Quran sampai diaku oleh Nabi, dan sampai kepada dia tu mengeluarkan banyak ulama-ulama. Abdul Mas'ud ni dia pergi mana? Dia pergi duduk di Iraq. Maka sekolah tafsir di Iraq di bawah pimpinan Abdullah bin Mas'ud. Radhiyallahu anhu. Ibn Abbas duduk mana? Ibn Abbas duduk Mekah. Ibn Abbas duduk Mekah. Fa Ubay fa Nindu duduk mana? Fa Ubay bin Ka'b bin duduk di mana? Duduk di Madinah. Ya, saudara dikasihi. Masa kita pun telah sampai pada penghujungnya. Silakan saya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam masa yang sama, dalam ruangan yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.